Sebab Kan ramai dia yang masuk Innovate ni macam mana? yang kira macam high performer lah kan, macam Betul. Pratif, Dr. B Ya, kan. ya betul. Kira macam yang high performing lah. Kita tahu sikit bukan. je kan. Kita tahu tak banyak, kita tahu dapat grant, kita tahu macam tu je, kita tak tahu detail dia. So ramai orang tanya, orang telefon tanya, Innovate ni apa? Innovate ni apa kan? Jadi tu yang dalam syarat pengurusan kita kata mungkin kita kena bagi tahu lah what actually Innovate tu dan peranan Orang ahli. tanya pun ahli fakulti pun tahulah, senanglah tanya jawab kan. Ya betul. Itulah. Dia dah sampai peringkat dah apa? Kira dah di Malaysia kan. Tu yang jadi besar tu kan. So kena tahulah. Ahli kena tahulah. Ahli kena tahu. Betul. Pendek aja nak ambil masa lunch ni sekejap. Kita nak berkongsi dan menerangkan peranan ahli fakulti. Saya remind lagi sekali dalam grup jabatan. Okay. Alright. Thank you. Assalamualaikum. Kesalat Prof. Allah. Malu kat Prof ni, tak ramai lagi. Orang tak tahu ke? Prof dah gendang dah seminggu, Prof. Macam-macam usaha dah buat dah. KJ kan untuk korang mana pula? Sudah. Dah memang risau ni, takut kenapa tak ada orang tu cakap dengan Dr. Bib. Kita apa ni, sebab ramai yang telefon tanya kan Prof, Innovate ni apa dia? And then saya Dr. Tengku pun selalu tanya saya tu, tapi yang Dr. Tengku mungkin tak dapat join kot. Dan dia memang encourage, dia kata dia perlu bagi tahu kita Innovate kepada semua staff kan Prof. Dan ada tanggungjawab masing-masing. Kita minta semua KJ panggil ahli lah sekarang. Kat mana tulis dalam pengurusan? Sekejap, ya. Baik. Bertemakan 45 minit bersama Innovate. Saya mengalu-alukan kehadiran Prof Dekan dan juga Ketua Innovate kita hari ini, Profesor Madya, Dr. Habibah, dan juga ke semua ahli-ahli pengurusan, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan sekalian ya. Hari ini kita tajuk kita punya rancangan pun 45 minit bersama Innovate. Jadi saya mungkin nak buka peluang kepada semua ahli fakulti ya untuk mendengar dan mungkin bertanyakan soalan mengenai Innovate. Kita ada bersama kita Prof Dekan. Saya ingat saya tidak mengambil masa yang lama dan saya
menjemput Prof Dekan untuk ucapan ataupun kata-kata aluan Prof kepada kami semua di fakulti pada hari ini. Dijemput. Terima kasih Prof. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Stella Muhammad Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya kasihi dan saya hormati ahli pengurusan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM dan semua para pensyarah dan saya lihat ada juga TAM ya. So thank you so much everyone for joining the discussion on more of an information sharing session today ya. Actually sama ada kita sedar atau tidak, kita ada satu entiti yang sangat menarik, sangat unik di Fakulti Pengajian Pendidikan yang dikenali sebagai Innovate. Jadi ramai yang tidak tahu apa itu Innovate, apa status dia dan sebagainya. Seperti yang Dr. Stella Muhammad sebut tadi, mungkin saya berikan sedikit latar belakang dari segi UPM ya. Kita setiap entiti dalam UPM ni dia ada prosedur dalam penubuhan dia ya. Entiti-entiti yang besar sebagai contoh fakulti ya. Kita ada fakulti, kita ada pusat, kita ada institut. Contohnya institut IPSAS ya, institut pendidikan dan termasuk juga RCOE atau kita panggil Pusat Kecemerlangan Penyelidikan atau Research Center of Excellence. Ini semua ada dalam statut UPM. Ya, statut UPM adalah perlembagaan UPM yang menggariskan bagaimanakah setiap satu daripada entiti ini boleh diwujudkan secara sah. Ya. Kalau tak diwujud secara sah, tak ada surat beranak, dia jadi haram. Ya. Jadi kita nak wujud secara sah tu kita melalui prosedur yang panjang. Ya. Dan untuk itu kita tengok di UPM, kita tahu ya ada berapa fakulti, ada 16 fakulti, ada berapa research institute ya. Dan kita ada setakat ini beberapa buah RCOE ya, Research Center of Excellence atau Pusat Kecemerlangan Penyelidikan di UPM. Di fakulti-fakulti lain ya, ada fakulti yang mempunyai 1, ada yang mempunyai 3, ada yang mempunyai 12 seperti fakulti kejuruteraan ya, pusat kecemerlangan pendidikan atau RCOE ini. Tetapi sekian lama Fakulti Pengajian Pendidikan tidak ada RCOE ya, kita tidak ada pusat kecemerlangan penyelidikan. So apa beza dia pusat kecemerlangan pendidikan dengan institut dengan fakulti ya, dia ada beza. Kalau fakulti kita boleh menawarkan program-program akademik kita yang kiranya besar lah ya, dia sangat establish, dia ada pensyarah, dia ada profesor, dia boleh menawarkan program-program akademik dan sebagainya. Kalau institut pula, institut penyelidikan, dia fokus kepada menjalankan pendidikan. Dia tidak ada program akademik tetapi dia boleh menawarkan program di peringkat pasca siswazah ya, dia tak ada peringkat UG undergraduate, dia ada peringkat pasca siswazah, so mereka boleh ada pelajar. Dan institut dia lebih fokus kepada satu niche area dalam research yang menggabungkan multidisiplin ya. So dia akan menggabungkan pensyarah-pensyarah dalam pelbagai disiplin yang fokus untuk menyelesaikan satu masalah yang besar lah ya. Sebagai contoh, kalau di IPSAS, Dr. Mursyid, Prof. Ismi tak pasti ada ke tidak kat sini. Dia fokus kepada menjalankan ada Prof. Dekan. Oh ada. Okey. Dia menjalankan kajian beliau ya Prof. Ismi. So dia multidisciplinary dan banyaklah dia ada lab-lab dan sebagainya. Kalau RCOE pula ya, RCOE dia adalah baby institut pendidikan. Maknanya dia belum jadi institut pendidikan, belum level institut pendidikan sebab institut pendidikan ni sangat besar, multidisciplinary dan ada KPI besar-besar. Tapi dia biasanya bermula dengan RCOE di dalam fakulti. Ya. So di dalam satu fakulti, RCOE dia duduk dalam fakulti. So dalam satu fakulti dia akan ada RCOE dan RCOE ini akan menghubungkan pensyarah-pensyarah biasanya dalam fakulti itu sendiri yang berbagai disiplin, multidisciplinary, dan dia fokus pada satu bidang kajian. Nanti bila dia dah semakin besar, dia dah secure big research projects, dah ada banyak penerbitan dan sebagainya, mungkin satu hari dia akan keluar daripada fakulti dan menjadi institut pendidikan. Ya? Biasanya macam tu. Jadi sekian lama tadi saya sebut di Fakulti Pengajian Pendidikan, kita tidak ada RCOE. Ya? Sedangkan pensyarah-pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan menjalankan pelbagai kajian yang besar-besar juga. Ya?
Justeru selepas fakulti telah mula dengan inisiatif Putra Future Classroom dan membuat pendidikan dan sebagainya, maka usaha telah diteruskan oleh beberapa individu dalam fakulti. I should actually extend this recognition to Prof. Ismi, bersama dengan Dr. Habibah, ni antara orang-orang yang signifikan pada masa itu untuk menyediakan dokumentasi untuk membolehkan RCOE Innovate ini diiktiraf dan diluluskan oleh Senat penyembuhannya. Jadi setelah melalui pelbagai prosedur, dia ada banyaklah, they have to go through screening, vetting, dia akan check apa yang pencapaian dan semuanya. Akhirnya telah diluluskanlah memulanya di Jawatankuasa Pendidikan Universiti dan kemudiannya di Senat UPM. Dan selepas diluluskan oleh Senat UPM, maka secara rasmi kita adalah satu pusat kecemerlangan penyelidikan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Tapi saya rasa ramai yang tak tahu di FPP ni kan, betul tak? Ramai yang tak tahu kewujudan RCOE ini. Dia not necessarily they are it's good to have like a physical space. We are still working on that physical space sebab dia ada beberapa tempat yang mereka beroperasi. But the experts are there. The group of experts are there and they have been doing a lot of projects. So kewujudan RCOE ini amat penting untuk kita semua faham supaya kita boleh tahu bagaimana kita bukan sahaja memainkan peranan untuk membantu RCOE dan fakulti, tetapi bagaimana kita boleh menggunakan platform RCOE ini untuk memperkembangkan kejayaan kita masing-masing. Okay, what's the good thing of having an RCOE in the faculty? Di Malaysia ni kita ada banyak fakulti pendidikan. Kita ada universiti-universiti menawarkan program pendidikan di bawah Fakulti Pengajian Pendidikan atau similar names. Ada I think 15 or if not more than 20. Kemudian kita ada IPG yang begitu banyak. Banyak sangat IPG. Dan we even have one dedicated university for pendidikan which is UPSI. So what is special about Fakulti Pengajian Pendidikan UPM? So we have to actually establish that uniqueness pada Fakulti Pengajian Pendidikan supaya kita ada niche area kita ada bidang tujuan kita ada keunikan kita ada branding kita. This is very important. So that we stand tall dan kita jadi lebih outstanding compared to other fakulti pendidikan, or at least kita ada satu bidang yang memang orang relate kalau bidang ni berkaitan dengan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. So a few years ago, alhamdulillah, I think a group of people at Fakulti Pengajian Pendidikan UPM has embarked on an initiative to work on Putra Future Classroom. Initially, it was Putra Future Classroom, thinking about future, how education will be in the future, and how we can actually best educate our student teachers on how to handle education of the future. Benda-benda macam ni kalau kita nak ajar secara bayangan je, bayangkan macam ni, bayangkan macam tu, we educationists know that it's not as effective as having a model, or a place, a showcase where people can come and say, oh, this is how education of the future is going to be. Masa kita buat tu, kita tak pernah terbayangkan pun akan berlakunya pandemik. Kita tak pernah terbayangkan pun akan berlakunya situasi di mana semua orang terpaksa belajar secara jarak jauh. But it has happened, and because of that, the more there is a high demand for trainings, for examples of how distance learning future education is going to be. Kerana itu, kerana Fakulti Pengajian Pendidikan telah bergerak lebih awal daripada fakulti dan universiti-universiti lain, kalau kita tengok tempat-tempat lain ada juga cuba buat smart classroom, future classroom dan sebagainya, tetapi it takes time to develop, especially the expertise. So kerana kita telah bermula lebih awal, we have an upper hand lah. Sebab itu ramai sangat yang telah datang melawat Putra Future Classroom, belajar dan sebagainya, dan kerana itulah kita juga menjadi universiti dan fakulti yang pertama di Malaysia yang telah ditawarkan oleh UNESCO untuk ditubuhkan smart classroom.
Jadi now it's not just about how future education is going to be, it's also about issues that previously we've not thought of. Yeah. So sekarang issues like the difference between online learning. So online learning yang biasa kita buat sebelum ni ialah voluntary, voluntary with emergency remote teaching. Now people are studying this. There's a difference between online learning, voluntary, and emergency remote teaching. What we are doing now, what teachers are doing now is emergency remote teaching. So there are a lot of issues that come with emergency remote teaching. Readiness issues, skills and knowledge related to enhancing the psychological well-being of people involved in this. So I normally call this pandemic pedagogy. Yeah? So pandemic pedagogy is something that is also very new that people are trying to build as we try to survive this whole situation. Yeah. So these are the things that are in dire demand of our input. So that's why we all, as experts in our own areas, must utilize the existence of Innovate. Yeah. So Innovate STEM is innovative learning sciences. Yeah. We must utilize Innovate to do research and provide solution, quick solution, short-term, long-term solutions to all these issues so that we can help the community outside of the university, especially those in ministry, those in schools, and also the community at large. So sebab itu saya rasa sangat penting semua orang kat sini faham apa itu RCOE Innovate dan bagaimana kita boleh berkolaborasi dengan RCOE Innovate, bagaimana kita boleh gunakan platform RCOE Innovate untuk mendapatkan bantuan funding atau dana supaya kita boleh meneruskan usaha mencari penyelesaian kepada pelbagai masalah yang timbul sekarang. Masalah macam mana orang sukan nak ajar sukan secara jarak jauh, macam mana orang yang nak ajar nilai secara jarak jauh. Bolehkah kita ajar nilai melalui komputer dan sebagainya? Semua ni penilaian big problem. Macam mana nak buat penilaian secara jarak jauh ni yang tepat, mengukur dan apa yang kita nak ukur dan di masa yang sama tidak kita dapat mengatasi isu student berkomunikasi sama sendiri dan meniru dan sebagainya lah. So ini semua memerlukan penyelesaian cepat dan kita telah ada satu platform yang menyebabkan kita mempunyai kelebihan berbanding dengan pendidik-pendidik lain di universiti lain. Justru saya harap semua orang akan gunakan sepenuhnya kelebihan ini dan saya ucapkan banyak tahniah kepada TDPIP Profesor Madia Dr. Siti Raba'ah yang telah menganjurkan program ni hari ini supaya kita semua dapat input dan dapat find out more how to collaborate. So terima kasih Dr. Raba'ah, saya pulangkan kembali kepada Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Prof Dekan. Jadi kita clear sekarang Prof. Tiba-tiba ada RCOE, rupanya memang bukan tiba-tiba Prof. Dia daripada kosong sampailah ke hari ini. Terima kasih banyak Prof. Jadi untuk perkongsian seterusnya, apakah sebenarnya Innovate? Sebelum rakan-rakan semua boleh bertanyakan soalan kepada Prof Dekan dan juga Dr. PM Dr. Habibah. Saya jemput Dr. Habibah dulu untuk kongsi apakah Innovate itu dan kita akan ada sesi bukan soal jawab tapi mohon penjelasan dan sebagainya daripada Prof Dekan dan juga daripada PM Dr. Habibah. So saya jemput Dr. Habibah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Alhamdulillah. Terima kasih Pengerusi Madia Dr. Raba'ah, Prof Dekan kerana memberi peluang dan juga saya mengalu-alukanlah semua ahli fakulti tengah hari ini ambil masa you all untuk inilah saya dijemput untuk memberi sedikit keterangan penerangan tentang Innovate terutama kepada pensyarah-pensyarah barulah. Saya rasa ramai antara kita di sini yang level-level saya ni, yang batch-batch saya ni tahu Innovate ni sebab mereka semua terlibat. Kebanyakan dari kita dalam ni terlibat pun. Start dengan penubuhan PFC dan sebagainya. Prof Dekan pun sendiri, Prof Ismi, ramai semuanya terlibat. Tak banyak sikit memang membantu. In fact, kita pergi Singapura dulu, Dr. Syamilah, ingat? So itu semua adalah step-step
sampai kita berada di sekarang. Dr. Shu'aib ada membantu, ramai sangat yang membantu. So sebenarnya tak berapa asing, tapi saya rasa perlu untuklah. So 2 minggu ni memang minggu yang agak stressful untuk saya, so minta maaf kalau tegak-gagap sikit. Alright. So 40 minit saya cuba untuk selesaikan. Saya ada 42 slide. Saya cuba selesaikan dalam masa kurang daripada 40 minit, laju-laju, dan saya rasa kita lebih penting untuk membuat clarification bila kita ada soal jawab dan sebagainya lah. So saya sharekan di sini. Okay, ini nama kita berubah-ubah lah. So ini yang final yang telah diluluskan akhirnya dalam surat beranak kita, iaitu sains pembelajaran inovatif. Tetapi tidaklah bermaksud kita tidak menekankan pengajaran, walaupun kat segi pembelajaran adalah matlamat yang kita nak capai, tetapi the main ataupun dia punya usaha tu adalah, of course, kita punya business pun, fakulti kita, iaitu pengajaran. Kita pun melahirkan students, bakal-bakal guru untuk matlamatnya ialah menghasilkan pembelajaran. So yang ini adalah slide yang dibuat oleh yang ditunjukkan dalam keputusan VC pada tahun 2019, dan inilah slide exactly, slide yang kita kongsikan untuk fakulti lah, supaya diwar-warkan dalam keputusan. Dan tapi kita tak sure sama ada fakulti lain dah dapat buat ke tak PFC ni. So kita wish good luck untuk diorang. Okay, establishment dia start dengan virtual classroom, kemudian kita ada innovate teaching and learning, tapi since kita tak nak overlap dengan KATE, jadi kita ringkaskan nama tu menjadi learning science yang lebih kita rasa sesuai untuk pelbagai bidang dalam fakulti kita lah, supaya semua orang dapat manfaat, insyaAllah. So of course kerana kita ni adalah research university, jadi segala tumpuan kita, fokus kita adalah untuk ke arah menghasilkan ekosistem penyelidikan yang dapat diberi manfaat kepada bukan saja kepada masyarakat, tapi diri kita sendiri sebagai ahli akademik. So memang kita punya bisnes kita ialah teaching and learning, right? So itu fokusnya. Jadi kita juga perlu tahu bahawa dari segi tadbir urus adalah kita menjawab kepada RMC dan juga Timbalan Chancellor penyelidikan. So ini saya rasa Prof. dah cover. Okay. Dan mengapa kita rasa kita perlu menyahut dan menerajui inisiatif ni, sebab kita sajalah dalam fakulti yang dalam universiti yang layak untuk sebenarnya mendapatkan status high COE dalam teaching and learning. Kalaulah fakulti lain yang minta atau memohon dah start dan kemudian akhirnya mendapat high COE dalam teaching and learning, kita tak dapat, ia agak memalukan lah bagi saya. So kita usahakan supaya daripada RCOE ni nanti akan datang kita akan mencapai high COE. Bila kita dah dapat high COE, kita akan dapat peruntukan yang memang sangat besar untuk kebaikan semualah. Jadi kita punya penyelidikan akan lebih rancak di fakulti untuk manfaat semua, insya-Allah. Jadi di sini saya nak highlight kat sini, kita nak biarlah kita punya research ni adalah demand driven, transnational, dan cover pelbagai aspek pembelajaran, sebab kita faham bahawa kita ni sampai ke liang kubur pun, sampai ke akhir nafas pun kita belajar. Jadi seeloknya kita memang cover, cuba memahami bagaimana manusia belajar daripada start, dari dalam rahim sampailah nak meninggal pun. So at the same time, kita juga ada, fakulti kita ialah sebenarnya untuk pengajaran. Kita menyediakan facilities untuk pengajaran dan juga training. Jadi kita tak nak benda ni overlap, tapi kita complement, kita membantu KATE untuk KATE dapat membuat training dengan lebih baik kepada pensyarah-pensyarah kita, pensyarah-pensyarah kita di UPM dan juga di luar UPM. Bagaimana untuk mengajar dengan baik, bagaimana untuk memastikan pembelajaran berlaku dengan baik
Jadi kita complement. So kita tak berlawan ke, kita tidak bersaing dan sebagainya, tapi kita complement insya-Allah. Saya highlightkan kat situ, okay, besar sebenarnya peranan RCOE ini dan dia perlulah dia tak boleh work in silo, dia kena ada kerjasama dengan pelbagai pihak. Ya. Jadi kat situlah apa yang kita cuba buat, saya cuba buat dan kawan-kawan semua buat dalam Innovate ni untuk memastikan kita dapat bekerjasama dengan pelbagai pihak di pelbagai lapisan, dalam pelbagai lapisan. So kalau lebih baik kalau kita dapat international tu lebih baiklah, sebab kita dapat belajar dari pelbagai culture. Dan oleh kerana ia adalah penyelidikan, jadi kita nak dia adalah evidence based, data dan sebagainya, jadi lebih convince lah kalau orang nak tengok research yang ada di Fakulti Pendidikan ni, dia bukan cakap je, tapi dia adalah evidence based dan sebagainya. Okay. Dan of course untuk menonjolkan ni, saya rasa tak payah tunjul pun, UPM memang dah terkenal pun. Tapi bila orang cek, dia kata UPM terkenal, tapi dia ada Fakulti Pendidikan, dia ada RCOE ke? Tak ada. Jadi itu satu perkara yang memalukan. So saya rasa memang baguslah kalau kita dah ada ni, dan saya harapkan kefahaman daripada semua untuk menyokong. So kalau tuan-tuan perempuan ingat, kita baru-baru ni ada penerangan tentang MyRA. So sama dia RCOE ni, dia menggunakan instrumen high COE already, bukan RCOE pun, high COE punya instrumen. So ini adalah contoh glossary yang digunakan untuk dinilai. RCOE ni kena nilai, lepas tu RMC akan rankkan, dia akan tunjukkan nanti markah di pengurusan, siapakah RCOE mana paling tinggi, yang mana paling rendah, mana yang tak contribute dan sebagainya. So itu yang perkara yang sangat menakutkan bagi saya dan juga ahli-ahli dalam Innovate. So ini adalah contoh, dia punya tu memang lebih kurang macam MyRA lah, sangat objektif. Bagaimana mereka mengira skor-skor contribution dalam Innovate dan juga RCOE lain. So ini satu contoh je, salah satu contoh. Saya tak nak tunjuk semua. Ada 24 muka surat benda yang saya kena study, dan saya kena make sure kita dapat skor yang baik lah. So ini dia dah siap dah dengan dia punya template itu, kita masukkan je nilai-nilai itu. So dia dah keluar color tu, warna merah, warna biru, warna hijau. So what stage we are now. So ini masa kita hantar dulu, okay, we got quite a good markah lah, walaupun 62 tu tak adalah bagus sangat, tapi boleh lah. Jadi kita dapatlah surat beranak tu dan sebagainya. Tapi selepas itu, okay, ini pun susah ni, nak cari data ni sikit ni susah. Okay, ini ringkasan dia punya peratusan untuk contribution pada 100% of all the score. So yang terkini yang telah ditunjukkan pada Mac 2021, ada 9 RCOE di UPM. Kita berada agak rendah, berada di nombor 7, tapi diberi juga ucapan tahniah sebab kita adalah RCOE yang termuda, tetapi masih lagi dalam warna hijau, maksudnya yang selamat lah. So 9 RCOE yang selamat termasuk kita, dan kita bukanlah curut sangat lah, tapi nombor 7 tu boleh lah kan. Patutnya kita ada 68 markah, tetapi dapat 48 sebab banyak perkara yang kita tak dapat buktikan. Maksudnya kita tuliskan kat situ, kita buat, tapi dia orang nak juga evidence macam MyRA sebiji. So yang ini kalau kita ada apa, saya rasa kalau saya dapat support dari segi membantu untuk data-data ni, saya rasa akan lebih ni lah, akan lebih smooth. Dan apa yang berlaku, saya budi sikit dulu. Saya rasa apa yang berlaku ialah sekarang ni saya buatkan folder drive untuk kita letakkan data-data supaya senang sikit nak manage. Okey, mari kita tengok pada structure. So belah kiri itu adalah principal researcher yang di mana data mereka akan dikira. Data-data mereka akan dikira. So yang belah kanan adalah associate members. Associate members ni seboleh mungkin dikaitkan dengan projek-projek yang dapat menyumbang kepada data-data yang belah kiri. Okay, sebab itu kita nampak kat sini contohnya Dr. Masnida unveil PFC tu dapat report
kepada Prodekan contohnya. Prodekan untuk dimasukkan dalam data RCOE kita. So projek-projek lain juga sebenarnya semua projek-projek ni ada principal researcher dan ada juga associate members. Okey, ini memang you all nampak tak ada kena-mengena dengan you all, tapi sabar dulu. Ini saya just nak cerita tentang macam mana mereka nak maintain score setiap RCOE tu. Okey, jadi di sini sebaik mungkin saya cuba bawa masuk sikit-sikit ahli-ahli dan cuba jemput untuk terlibat sama dalam projek-projek yang kita ada. Macam mana kita dapat fulfill all the scores Okay. So setakat ini ada ahlinya, dan associate members tu we can always tambah siapa nak jadi associate members. You are most welcome. Tetapi yang wajib hantar markah adalah yang belah kiri tu. Belah kiri. So yang paling baru adalah kita masukkan Dr. AJ dan juga Prof. Dekan sendirilah. Jadi terdapat beberapa kali perubahan sebab kita nak pastikan data yang kita hantar tu daripada individu yang all-rounder lah, dapat contribute banyak aspek dalam scoring tu. So okay, dari segi approach yang saya rasa kita cover dalam Innovate, merangkumi dari sekecil-kecil micro level hinggalah kepada macro level, sehingga kita boleh buat polisi dan sebagainya. Itu besar. Dan micro ni sehinggalah kita melihat katakan behavior student dan sebagainya. So kita cover penyelidikan yang dalam pelbagai lapisan as much as possible. Dan di sini untuk senang ingat, saya memang letakkan nombor-nombor ni lebih kurang macam SDG juga supaya kita senang ingat apakah aktiviti-aktiviti dari segi konten Innovate tu berfokuskan kepada 10 konten ni supaya dia bersesuaian dengan bidang kita, bersesuaian dengan teknologi terkini, bersesuaian dengan apa yang kita buat selama ni lah. Jadi nombor 1 hingga nombor 10 selepas ni saya akan tunjukkan apakah aktiviti-aktiviti yang sedia ada yang berkaitan dengan 10 ni dan yang kita harapkan akan kita dapat buat bersama dengan ahli fakulti dan bagaimana ahli fakulti akan mendapat manfaat. Setakat ni okey saya agak laju sikit cakap. Atau saya teruskan ya. Alright. Yang pertama kita dari segi human capital kita nampak kat sini di mana kita boleh kaitkan intelligence dan juga talaki. Ni konsep talaki ni memang kita propose, Prof Ismi propose untuk PFC dulu, walaupun kita online dan sebagainya, kita kena balik semula kepada konsep berguru, talaki berguru. So bagus sangatlah sebab contohnya student R4 ni mereka akan balik kepada kementerian dan akan groom guru-guru. Jadi whatever the mindset of teaching or teaching and learning sebenarnya kena berguru. Online tak online kena ada guru, berguru. So itu yang kita nak. Itu kita punya basic principle of how we look at learning. Okay. So belajar ni kena ada guide dia, kena ada guide, ada guru yang guide. So dengan dua konsep ni, alhamdulillah kita dapat groom di fakulti kita. Saya semua tahu tentang pelajar-pelajar R4. Kita akan menerima batch ketiga coming, batch ketiga, dan dengar-dengarnya mereka nak tambah lagi kuota. Sepatutnya kita ada 5 batch, keseluruhannya 100 orang. Di mana mereka ini lebih kepada bukanlah yang teknikal sangat, teknologi dan sebagainya sangat. Sebenarnya lebih kepada memberi satu push pada KPM untuk menyesuaikan kurikulum dan juga delivery dan juga the nature of kerja dalam KPM ni bersesuaian dengan era AR4. Jadi ramai daripada kalangan dalam pegawai KPM, guru-guru sendiri yang tak faham lagi AR4. Jadi kita rasa itu agak melambatkan kalau kita tak buat satu program khas. Jadi program khas ini telah dipropose oleh Prof Ismi dan juga beberapa individu termasuk di bahagian tajaan sehinggalah program ini ditawarkan. Dan saya rasa kita saya mengucap terima kasih kepada ramai ahli dalam fakulti yang telah menjadi jawatankuasa untuk program ini untuk support. So ada banyak pelbagai aktiviti yang dilakukan, okey, dan antaranya ialah program ini dan juga latihan guru.
kita kukuhkan dengan bahan-bahan pembelajaran melalui pensijilan, kursus-kursus pensijilan atas talian. Contohnya kita berkolaborasi dengan Open Learning dan juga melalui ini dengan kursus yang ditawarkan oleh PSDC. Dan kita rasa untuk batch pertama dulu, sebab kita tak ready, kita menggunakan sedikit duit fakulti untuk enrollkan student-student ni ambil sijil ni, dapat diskaun banyak untuk 20 orang tu, so 4,000 je. So tapi benda ni tak boleh berpanjangan. Kita kena fikirkan di fakulti bahawa kita sebenarnya yang adalah kita patut bersedialah untuk menyediakan sendiri kursus-kursus ni kepada guru-guru untuk latihan guru dan juga pelajar-pelajar kita sendiri R4, kursus-kursus yang bersesuaian untuk mereka bersedia mendepani ekosistem pembelajaran akan datang. So online ke, tak online ke, buka dan sebagainya. So kita sepatutnya bersedia untuk menghasilkan kursus-kursus dalam talian ni sebab kita ada ramai expert. So itu adalah antara perancangan dan alhamdulillah saya rasa ada satu task force di fakulti telah mula bergerak untuk menghasilkan micro credential. Saya ucapkan tahniah dan itu adalah satu perkara yang sangat bagus dan dalam dalam nak mamam tak? Nak mamam nasi tak? Ha? Mimi boleh mute Mimi? Saya rasa host boleh tolong mute kan kot? Host. Okey, kita pergi kepada nombor 3 dan 4. Saya terus inilah kita kompreskan dari segi curriculum hub dan juga research untuk learning space. Of course kita adalah sebenarnya curriculum hub pun fakulti kita. Kita ada pakar-pakar untuk pelbagai bidang dalam pendidikan. Jadi it's another level of menginternationalkan saja kita sebagai curriculum hub. Jadi perkembangan terkini adalah kita dipilih untuk terlibat sama dalam satu collaboration sekarang dalam proses untuk buat MOU dulu antara UNESCO ICI di Shenzhen, SASTAT di Shenzhen dan juga UPM sendiri, di mana mereka memberi kepercayaan untuk kita bersama mereka membantu negara-negara dunia ketiga untuk mempercepatkan kefahaman pensyarah-pensyarah di universiti-universiti di Asia Pasifik tentang teknologi-teknologi terkini yang bakal negara-negara dunia ketiga ni akan hadapi akan datang. So contoh macam IoT lah, AI dan sebagainya. So kursus-kursus ni mereka dah ada dan sebagainya. It's just about mencari collaborator yang sesuai di UPM dan mereka telah di Malaysia dan mereka rasa UPM adalah the best university untuk collaborate dengan mereka lah. Jadi dia adalah hasil daripada aktiviti sebelum ini iaitu kita beberapa ahli fakulti, saya boleh sebutkan nama kat sini, Prof. Spi, Prof. Latif, Dr. Adi Marina, Dr. Intan, Dr. Mushid dan juga Dr. Zack di Fakulti Reka Bentuk yang terlibat dengan pembikinan satu polisi berkenaan dengan ICT driven, tetapi target mereka ialah lebih pada youth dan juga lifelong learning. Sebab tu kita libatkan juga Prof. Ismi dan juga, in fact Pak Ismi adalah ketua dan juga Prof. Latif sebab dia untuk lifelong learning dan juga youth. Daripada itu mereka rasa kita dan mereka pernah datang ke fakulti kita dan mereka melihat sendiri PFC, jadi dia rasa amat sesuai untuk kita extend collaboration ni dengan menghasilkan satu lagi smart classroom di mana training-training akan dibuat di smart classroom itu yang bukan sahaja untuk pensyarah-pensyarah UPM tetapi pensyarah di seluruh Malaysia dan juga di Asia Pasifik, di mana mereka akan bantu dari segi hardware, platform dan juga kursus-kursus itu sendiri. Dan kita kalau nak buat sendiri kursus nak letak kat situ pun okey. So itu adalah satu dalam perkara yang dalam perancangan dan dalam usaha kita. So sebenarnya kepercayaan ini diberi bukan sahaja kerana kita di UPM di fakulti sudah lama, kita fakulti yang dah established, tapi juga kita menyediakan learning space yang bagi mereka adalah bersesuaian. Bersesuaian. Jadi
is a good effort that Prof Dekan telah initiate macam-macam projek lepas ni yang akan enhance kita punya learning space. Yang ini saya tunjukkan ni adalah dalam perancangan Smart Classroom yang mereka akan bagi kita secara free. So insyaAllah dapat bermanfaat oleh semua ahli fakulti insyaAllah. So ini yang sebelum ni kita dalam perancangan dulu melalui research kita Emran tentang ekosistem learning, future learning ecosystem, dan juga IR4 kita cuba untuk design learning space untuk student-student siswaza, dan ini pelajar IR4 sendiri telah design dan mereka propose lah kalau boleh ada untuk pelajar siswaza dapat duduk lama dekat fakulti sampai je dia ada tempat untuk dia lepak-lepak situ berbincang dan sebagainya. So kalau dapat dibuat yang ini, saya tak sure dia punya stage dia dah sampai mana. Harap ni dah ada lah. Dan kita juga ini dulu masa collaboration dengan Croston, kita juga perlu mengetengahkan idea tentang pembelajaran di luar bilik darjah, pembelajaran di luar bilik darjah. So kita akan modelkan di kompleks Blok I itu, iaitu di luar PFC tu, di belakang tempat ada tanah tu, kita cuba berkolaborasi dengan industri untuk naikkan kawasan tu, dan hopefully sekolah-sekolah dapat replicate showcase kita bagaimana diorang sebaiknya untuk menggunakan katakan recycle, menggunakan green technology untuk menjadikan persekitaran sekolah itu tempat yang sesuai untuk pembelajaran insyaAllah. Okey, itu adalah infrastruktur dari segi space dan sebagainya. Tetapi dalamannya kita kena ada sistem, sistem yang integrate semua aktiviti kita supaya dia lebih bersepadu, integration. So ini adalah plan saya untuk memastikan aktiviti yang berlaku dalam fakulti diintegratekan dan dijadikan output yang dapat macam mana output yang dijadikan evidence lah, jadikan evidence. Kalau kita nampak kat sini, saya terangkan sikit. Kita perlu tahu bahawa kita punya teaching and learning, sama ada di dalam classroom atau dalam online dan sebagainya, sebenarnya dia adalah data. Data is oil now. Data adalah minyak. Data adalah berharga, sangat berharga. So kalau kita tak capture data-data ni dan kita try to make sense of it, kita agak rugi. So kita kena ada sistem yang dapat membaca, yang dapat beritahu kita apa maksud aktiviti itu, apa maksudnya perlakuan itu, apa maksudnya strategi itu. So benda ini perlu di-capture dalam bentuk data dan kita perlu ada sistem yang dapat menterjemahkan itu. So oleh kerana dalam fakulti kita ada banyak aktiviti, ada aktiviti training, R&D, macam kat situ ada TLX, nanti kita ada unveil untuk tourism, kita juga terlibat dengan NGO, teachers, kita terlibat dengan berbagai aktiviti. So benda ni actually sebaiknya kalau kita ada satu tempat untuk kita dapat capture data-data ni, sebenarnya dia dapat ditranslate dalam bentuk kefahaman supaya kita dapat improve. Kalau kita nampak kat bawah ni, saya ada tuliskan data dan juga model warehouse, which is saya akan ceritakan nanti kemudian bagaimana ia related dengan tuan-puan. Dan yang akhirnya sebenarnya yang Maya ni saya bagi nama lebih kurang macam cerita apa tu, lupa dah. Cerita Marvel tu apa? Davis So it's actually some teaching assistant. Is a teaching assistant which is teaching assistant ni. Oh Jarvis Okay, Jarvis. Okay. Kita memerlukan teaching assistant. Nak sekolah perlukan teaching assistant. Okay, teaching assistant. Tapi kita nak menggajikan manusia untuk jadi teaching assistant tu agak costly. So sebenarnya ia boleh dalam bentuk digital lah, dalam bentuk sistem. So saya namakan dia Maya lah, kita namakan dia Maya, nama perempuan. Dan dia sebenarnya dia akan memberi suggestion, memberi suggestion based kepada pattern data maklumat. Jadi kalau data dan maklumat tu baik, bagus, nak daripada expert fakulti pendidikan pula, jadi Maya dapat jadi satu entiti yang dapat memberitahu kepada
public bahawa contoh is a good model. What's a good model of a good school? Sekolah yang cemerlang. Okey, sekolah cemerlang perlu ada entiti 1, 2, 3. Kalau dia kena ada lebih guru perempuan ke, dia kena ada lebih guru lelaki ke, student dia kena balance ke dan sebagainya. So data-data ni inilah datang daripada semua lah, daripada you all semua. So akan datang apa yang saya nampak ialah itulah dia masa depan. Kita akan ada maya-maya ni di banyak tempat. So untuk pendidikan kita akan ada maya di sekolah, di fakulti dan sebagainya. So itu directionnya. So nombor tadi ni saya dah terlebih kepada integration. Nanti saya cerita lagi pasal model nombor 10 nanti. Saya balik semula patah balik nombor 6. Antara kita punya target kita kena ada global commitment. Maknanya kita bukan jago kampung lah. Kalau boleh kita ni buat juga dengan collaborators secara international. So ini adalah antara yang kita dah collaborate secara very closely, ya. Dan kalau nampak belah kiri atas tu adalah ada kaitannya dengan penerangan selepas ni, iaitu data ni, data arena. Okey, yang nombor 7 ialah tentang boundless innovative teaching technology for school. So kita nak juga fakulti kita ni memberi manfaat pada sekolah dalam bentuk yang pelbagai lah. Bukan saja kita menghasilkan pelajar, tetapi bagaimana kita nak bantu sekolah supaya mereka dapat memodel, bukan saja mereka datang tengok kat fakulti kita ada PFC, Future Classroom canggih, tapi balik sekolah dia tak boleh buat apa. So untuk push benda ni supaya sekolah juga dapat buat PFC macam di fakulti, mereka perlu bantuan sebab sekolah memang agak susah lah nak dapat buat projek-projek yang besar ni kalau mengharapkan kewangan daripada kementerian. So kita sebagai masyarakat yang prihatin, saya rasa kita perlu menanamkan sifat suka untuk membantu, terutamanya kalau dia berkaitan dengan pendidikan lah. Jadi di sini saya melalui PSP, Prof Dekan dulu di PSP, dengan support Prof Dekan, saya telah terlibat dalam satu grup untuk kita wakilkan fakulti pendidikan ni untuk ada startup. Selalunya startup ni daripada fakulti lain sebab dia ada produk, dia ada enzim, dia ada ubat, dia ada macam-macam. So fakulti pendidikan ni ada benda apa? So bila saya kata kita orang ada PFC, dia kata itu tak boleh komersial, dia kata itu tak ada benda yang nak di startupkan. Jadi at the end kita bincang, kita dapat satu solution, iaitu kita adakan satu platform di mana bagaimana kita dapat membantu sekolah-sekolah lah supaya mereka dapat replicate, dapat buat projek bit by bit. Bukan terus dapat buat satu Future Classroom, tetapi bantu sikit-sikit. Mungkin start dengan ada projektor dulu, dapat screen dulu. At the end barulah yang tertinggi tu dia dapat establish ke semua kelas di sekolah, katakan ada screen, katakan, ataupun ada smart classroom, tapi bit by bit, bit by bit. So itu adalah platform yang kita namakan dia BITS, bit by bit. So ya, kalau tuan-puan sedar ni perasan ada baru-baru ni alhamdulillah kumpulan kami dapat itulah daripada ISDP untuk support platform ni. Okey. Dan ke-8 ialah immersive technology. Yang ini alhamdulillah baru-baru ni baru diluluskan Prof Dekan, unveil di bawah idea daripada Prof Dekan dan juga dijalankan, dilaksanakan oleh Dr. Mas Nida, unveil, iaitu satu ruang untuk di mana teknologi terkini dan masa depan ni di showcasekan di situ, VR, AR dan sebagainya. Alhamdulillah, dan ini adalah yang ni Dr. Masida bagi kat saya lah. InsyaAllah akan ada layout yang macam tu. So kita semua looking forward untuk dapat melawat di unveil ni, dan unveil ni adalah satu entiti educational tourism di mana kalau kita ada pelawat daripada luar untuk melihat apa yang UPM ada, so di fakulti mereka boleh pergi kat unveil ni dan mereka boleh melihat bagaimana aplikasi teknologi AR dan VR ni dalam pendidikan. So dan untuk pelbagai lapisan pendidikan, daripada kanak-kanak, sekolah, dan insya-Allah kita move sehingga ke peringkat tertinggi sekalipun.
So itu adalah untuk Unveil. Yang ke-9 ialah analytic dan data driven. Okey, yang ini kita nak menggalakkan semua tuan-puan untuk menyumbang penyelidikan yang high impact dari segi penggunaan data dan juga analytics. Dan ini tidak akan dapat dilakukan sekiranya kita punya output jika kita hanya memandang output adalah publication. Output adalah report research. Output adalah publication lah, report. So kita kena fikir jauh sikit. Kalau kita nak orang gunakan kita sebagai pakar, dia nak kena faham apa yang kita buat. Untuk kita nak bagi orang faham apa yang kita buat, kita kena visualkan benda tu. So visualization is very important in the future. Okay, so naratif apa yang kita nak sampaikan pada kita punya stakeholders, pada public tentang apa yang kita buat. So sekarang kita ajar student untuk buat infografik. That is very good. So data-data tu, finding tu kita buat dalam bentuk infografik. Tapi infografik dia static. Okay, itu static. Tapi macam mana kalau kita nak kita deal dengan banyak data, banyak data. So yang inilah bagaimana kita nak kaitkan dengan kewujudannya TLX, iaitu diterajui oleh Dr. Aini Marina. Terima kasih kan Dr. Aini Marina sanggup untuk mengambil responsibility ini. So TLX ni dia adalah antara dia bridge antara data ataupun data collection yang kita buat di contohnya di PSC ataupun di dalam classroom biasa dan sebagainya. Dan kita ada Q-Hub, Dr. Rabah buat dah sekarang ni Q-Hub untuk kita duduk buat publication dan sebagainya. Tetapi kita tak ada sokongan dari segi analitik tu, analisis, nak pakai software apa, nak buat model apa, nak buat analisis apa. So di sinilah di mana TLX memainkan peranan. Di mana di situlah berlakunya data analisis dan juga interpretation. Dan kita harapkan di blok I nanti, di kompleks tu nanti di tingkat 1 bersebelahan dengan office Dr. Bern, di situlah di mana TLX akan diletakkan, terbuka kepada semua lecturer, semua ahli fakulti untuk datang bawa data, minta nak gunakan pakai facilities dan sebagainya. Kita mungkin letak kat situ postdoc dan sebagainya untuk buat analisis dan sebagainya. Kita boleh buat benda tu. So insya-Allah itu dalam kita punya pipeline. Dan di situ juga adalah ruang untuk kita, mungkin kita nak buat interview kat situ sebab dia ada kompartmen, ada bilik boleh tutup dan sebagainya. Kita nak buat perbincangan tentang research kita dan sebagainya. Okay. Dan in term of visualization, ini adalah contoh di mana gambar yang kita ambil daripada UTS dekat Sydney. Kita ada buat rombongan ke sana. So kalau kita cuba bayangkan, kita selalu buat research correlation X lawan YX kan, dua dimensi. Tapi bayangkan kalau kita ada 16 dimensi. So apa yang berlaku masa kita pergi ni, data ni tentang data dari hospital. So hospital datang ke universiti, dia bagi data, dia kata boleh tak buat analisis data ni dan kita nak tahu. Kita nak tahu tentang penyakit diabetik maksudnya, diabetes untuk orang diabetes. So dia dah ada data, dia simpan berpuluh tahun tentang orang diabetik. So dia nak faham tentang attribute-attribute yang menyumbang kepada diabetik contohnya. So bayangkan ada 16 attribute. Bilik ni macam silinder tau. So kat situ kalau kita tengok kita boleh control kita punya input device tu, lepas tu kita pakai konsol je. Katakan orang diabetik kita kurangkan air, apa jadi? So attribute lain akan berubah. So itu dia data visualization. So dia sangat menarik dari representation untuk stakeholders, untuk public lebih faham apa yang kita buat. So begitu juga dengan research kita yang lain ni, sebenarnya kita ada banyak data tapi kita tak dapat sampaikan selain daripada publication. Jadi visualization ni adalah satu juga matlamat untuk kita capai akan datang. Jadi lepas ni mungkin fakulti lain pun akan ikut juga, nak ada juga data arena macam kita. So itu adalah infra. Okay, itu adalah infra yang saya rasa dapat support fakulti kita dan Innovate pun akan support. So bagaimana pula dengan secara individunya, bagaimana you all akan dapat benefit daripada Innovate ni? So kita semua tahu bahawa, okay, kita pergi yang terakhir, yang nombor 10 tu. Okay.
kita semua tahu bahawa kita matlamat sebagai seorang ahli akademik ialah kita nak pencen kalau boleh, ini orang lain cakap lah dengan saya, kita ni pencen kena jadi profesor. Okay? Kena jadi profesor. Profesor tak erti kata sebenarnya bukanlah profesor gaji tinggi dan sebagainya, jusa-jusa tu bukan. Tapi kita adalah sumber rujukan. Sumber rujukan kerana kita expert dengan pemberian Allah Ta'ala sedikit ilmu tu, kita lebih sedikit daripada orang lain. Jadi kita menjadi orang yang dirujuk kerana perkara tu. Jadi semua dari kita nak jadi nak capailah ke situ. Jadi kalau kita translate kefahaman itu kepada dalam bentuk penyebaran ilmu tu, okay, kalau kita nampak banyak orang ada teori tu, teori ni dan sebagainya kat overseas sana, so kenapa kita tak ada kat Fakulti Pendidikan ni, kenapa tak ada nama tertentu teori ni? Orang ni teori ni atau tak sampai tahap teori, model pun cukup lah. So orang cite kita sebab kita ada model tu. Okay? So kita dah buat research, kita buat teaching and learning, kita buat macam-macam aktiviti penyelidikan sebagai research university. Sebenarnya benda tu dah stable dah sebenarnya. Kita dah rasa macam dah tahu dah. Kalau ni, kalau attitude, tentang attitude mesti ada kaitan dengan ni. Kalau ini dia dah, kita dah sampai tahap kita dah macam kata orang dah masak. Sebenarnya at the end kita cita-cita di fakulti akan ada model kita sendiri. Ada model kita sendiri yang boleh kita contribute. Saya punya internet tak stabil lah. Okey. Di mana dari segi contributionnya ialah tadi kalau kita perasan data arena tu, dia boleh divisualizekan pula model tu bila kita ada data baru. Maknanya dia jadi prediction model, dia jadi satu apa tu, ada semua orang dan dia akan menyebabkan kita punya fakulti lebih visible, anda semua akan menjadi lebih visible sebagai expert. So kat sini saya bagi contoh innovative learning untuk beberapa ahli fakulti yang saya sempat kontak dan saya kata, okay, you all nanti nak jadi profesor apa, profesor model apa kan, profesor terkenal dengan model apa. So ini adalah antara rakan-rakan yang memberi input. Okay, boleh tengok kat situ. So kita harap ahli-ahli dalam fakulti akan dikenali dengan model-model ni. Dan kita oleh kerana innovate, dia melibatkan juga beberapa ahli di luar fakulti. Mereka pun sebenarnya boleh relate dengan teaching ni pun, dengan learning, innovative learning ni pun. So kat situ contoh yang 3 tu, oleh kerana memang ada projek-projek khas yang berkaitan. So kita dah boleh bayangkan model yang mereka boleh hasilkan, benefit untuk diorang punya kepakaran sebenarnya, kepakaran mereka dan anda semua. Jadi anda semua dah boleh mula fikirkan, saya nanti bila inaugural nanti saya nak tunjukkan saya ada model ini. Jadi kalau model ini dan ini, dan dia dah terhasil daripada berbagai research, macam-macam research yang saya dah buat sepanjang saya berada di fakulti. Dan dia memberitahu kita bahawa kita discutlah pasal model tu. So bila kita kumpulkan semua ni menjadilah apa yang kita panggil sebagai model warehouse, dan kita boleh dirujuk dan kita boleh jadikan dia dalam bentuk website ataupun kita buat sistem tertentu di mana orang boleh masuk test kes-kes baru, so ini keluar dia. So katakan tadi macam contoh kita cikgu cemerlang, pengetua nak pakai, dia kata Fakulti Pendidikan dia ada satu website ni untuk kita test lah sama ada cikgu tu dia boleh jadi cemerlang ke tak, kita nak terima cikgu baru ni. So kita masukkan ikut attribute dah ada tu, so keluar possibility dia 64%, tapi kalau kita tambahkan nilai-nilai begini dia akan naik pada 70%. So kita kena nurture cikgu ni supaya dia jadi 70%, 80% dan sebagainya. So itu adalah secara praktikalnya apa yang kita boleh buat lah. So ini adalah contoh-contoh dan saya harap ini adalah take away yang you all dapat nampak macam mana you nak relatekan masing-masing punya kepakaran kepada innovate. So saya tidak mengharapkan yang you all akan report your finding pada kita, bagi apa scoring tu memang kami yang 5 orang tu memang kena buat lah. Tapi apa yang saya nak stresskan kat sini ialah apa yang you all akan dapat dari innovate.
apa yang you all dapat benefit daripada Innovate, satu kerana infrastruktur dia, dan juga kita akan, oleh kerana kita akan ada TLX, so kita akan bantu you all untuk sampai ke tahap you all ada model masing-masing. Kita akan pasarkan, kita akan war-warkan, kita akan kenalkan kepada publik, kita akan kenalkan kepada international apa yang kita ada di fakulti. So itulah sahaja tentang Innovate yang saya boleh kongsikan untuk tengah hari ini. Saya harap clear lah. Kalau tak clear, bolehlah saya terangkan lagi kat part-part mana yang tak clear. Terima kasih. Terima kasih Dr. Habibah. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. So rakan-rakan sekalian, kita sedikit lebih 5 minit kot. Saya tadi kita hadkan 45 minit. InsyaAllah lain kali kita boleh lagi. Tapi saya buka kepada rakan-rakan sekalian kalau ada bukanlah soalan, tapi apa saja yang nak ditanyakan mengenai Innovate. Kita ada 2 kat sini ya. Kita ada Prof Dekan dan kita ada juga Dr. Habibah lah, yang mana dari mula dulu perkenalkan Innovate ni kepada kita semua di fakulti. Jadi saya jemput kalau ada soalan, boleh Dr. Habibah dan Prof Dekan? Terima kasih. InsyaAllah. Baik. Kita sama-sama jawab. Saya rasa ramai dalam ni boleh jawab pun. Boleh tolong jawab. Okay. Kita ada PM Dr. Suhaida. Angkat tangan tu. Okay, Assalamualaikum. Saya memang ada soalan lah ya. Nak tanya ni ya. Saya tu yang tanya, sebenarnya bagaimana saya sebagai ahli, dari penjelasan tadi saya masih tak nampak lah. Bagaimana saya sebagai ahli fakulti boleh membantu fakulti yang berkaitan dengan Innovate ni. Saya tak nampak lagi. Lepas tu soalan saya yang kedua, macam tadi kata macam mana agaknya nak attach nak kaitkan ke research yang kita saya propose dengan Innovate supaya Innovate dapat markah ke dapat apa-apa. Itu saja. Terima kasih. Okay. Boleh rakan-rakan boleh jawab. Pakar-pakar ni boleh jawab, tolong. Bagi Dr. Fit jawab dulu. Okey, yang pertama tadi saya kata kita tak bebankan ahli fakulti untuk contribute score. Sebab kalau research tu tak ada kaitan pun memang tak boleh pun kita nak kaitkan pun. Salah satu cara kalau nak kita kirakan sebagai score ialah kita kena menjadi ahli dalam itulah, dalam Innovate tu, supaya skor tu dikira. Okey, ataupun salah seorang daripada ahli tu ada dalam you punya research sebagai ahli. Tak semestinya ketua pun, ahli pun cukup dah. Contohnya Dr. Suhaida letak saya untuk bantu Dr. Suhaida dari aspek teknologi lah katakan. Teknologi. Okey, teknologi untuk pembelajaran. Pembelajaran, sains pembelajaran kan, inovasi. So di situ kita kata itu adalah satu inovasi dalam bidang Dr. Suhaida. Menggunakan teknologi. Jadi perlulah ada seorang teknologi kat situ. Katalah letak saya ke, Dr. Masida ke, Masida tak kira. 5 orang tu lah dalam tu. So saya akan letak dalam data nanti kajian Dr. Suhaida, publication Dr. Suhaida yang ada nama saya sikit kat situ. Jadi adalah sedikit skor kat situ. Kalau tak ada 5 nama tu, salah seorang memang dia tak akan kira. Okay? Itu adalah macam mana saya nak kaitkan ahli fakulti. Kalau kita kata Innovate mendapat manfaat daripada ahli fakulti lah. Tapi yang lebih besar sebenarnya ialah bagaimana ahli fakulti dapat menggunakan facilities Innovate untuk perkembangan you all. Boleh fikir yang tu pun dah cukup dah. Kalau tak boleh nak kaitkan dengan 5 orang ni. Jadi Dr. Suhaida kalau nak letakkan dalam tu, dalam nak katakanlah you nak brand Innovate tu, tak nak kena letak juga ada ahli dalam you punya ahli penyelidik tu, projek dan sebagainya. Itu bukan saya suruh. Tapi itulah dia keperluan RCUE. RCUE memang macam tu cara dia untuk inilah bergerak. Tapi itulah saya tak naklah orang kata kita sedapnya ambil markah orang dan sebagainya. Tak. Saya rasa saya berusaha untuk Innovate ni, saya dapatkan projek-projek ni pun memang untuk skor tu semua
Dan alhamdulillah dan benda tu pun memang bidang saya pun saya buatlah dan cuba libatkan adik-adik yang muda-muda ni sebaik mungkin lah. Tapi yang kalau tak nak bagi stres, sekarang ni kita offer apa yang you all dapat daripada Innovate sebenarnya, facilities Innovate. Katakan nak guna PSC, nak buat training kat PSC, nak buat eksperimen kat PSC, nak buat analisis kat TLX, nak buat apa tu, katakan nak buat rombongan collaboration dengan sekolah pergi ke Unveil, kan? Jadi you all yang dapat manfaat tu. You all yang dapat manfaat tu. Itulah sebenarnya pun tujuan buat Innovate ni. Sebenarnya adalah untuk manfaat bukan saja kepada ahli fakulti tetapi pada universiti, kepada society dan sebagainya. So kita kena fikir ke arah itulah. Mungkin Prof Dekan? Saya tambah sikit. Jadi untuk scoring Innovate ni adalah penting supaya dia kekal dalam RCOE. Kalau skor dia jatuh, nanti dia tak dah diiktiraf sebagai RCOE dah. RMC dia ada cut off point dia. Kalau jatuh lepas beberapa ni, kita akan lose our status as RCOE. So kita tak nak lah, this is our only RCOE. So the scoring is important. That is why kita nak minta bantuan juga semua rakan-rakan. Cuma kita hadkan 5 orang kerana the more members you have, the higher the KPI. The KPI is multiplied by the number of the members. Misalnya income generation kalau 5 orang kali 30,000 sebagai contoh. Kalau 6 orang kali 30,000 dah lagi tinggi dia punya KPI. Publication pun sama. That is why for now we have 5 but we can always add later if we are confident we are able to achieve the KPIs. That being said, the KPI of Innovate is not just research. Dia ada KPI jaringan, dia ada KPI latihan, dia ada KPI networking, semua tu ada. If you all wants to have Innovate, you can help by linking us, by bringing in for example latihan kan. Tapi kena tagkan dengan nama-nama yang ada tu lah buat masa ni. But I also agree with Dr. Bib, please utilize Innovate so that you can use this Innovate to gain traction in getting people to be interested in what you are doing. So if let's say you pergi macam Dr. Suhaida pergi Kementerian Pembangunan Usahawan sebagai contoh sebab bidang Dr. Suhaida keusahawanan. Jadi kalau Dr. Suhaida nak propose satu projek tentang keusahawanan, latihan keusahawanan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan, Dr. Suhaida boleh bawa tentang apa yang ada di fakulti dari segi Innovate. So you can talk about, the future training of entrepreneurs using innovative learning sciences, and we have all these facilities. Boleh cerita lah, I'm sure MED akan rasa sangat berminat lah. So all of you, if you go out to get people to give you projects untuk you solve community issues and problems, utilize all these things. Boleh minta maklumat daripada Dr. Habibah dan juga mungkin pejabat Dr. Istiraba'ah. Boleh bawa. You are helping yourself at the same time you are also helping the faculty, because bila you dah buat masuk projek nanti kita akan cari cara bagaimana kita boleh tagkan some aspects of Innovate untuk assist the project, so we can put names, and with that kita boleh kira pula skor untuk Innovate supaya Innovate kekal sebagai RCOE. Dan kalau boleh naik lagi markah dia sampai 1 peringkat markah, dalam 3 tahun lagi dia akan buat penilaian. Kalau kita sampai 1 peringkat markah tu, kita akan dapat pendanaan daripada universiti. Sekarang universiti tak bagi lagi, tapi sampai 1 peringkat, saya lupa 80 ke 90, nanti kita boleh dapat dana daripada universiti untuk run Innovate. So these are all strategies yang kita buat sama-sama lah. Jadi, terima kasih kepada Dr. Suhaida kerana menawarkan untuk membantu. I'm sure ramai lagi kat sini yang ingin membantu lah. Macam tu kita simbiosis. Okay. Terima kasih Prof. Dekan dan Dr. Viva. Kita ada lagi soalan ke daripada rakan-rakan? Ada yang angkat tangan? Boleh yang baru-baru dengar suara sikit, yang tak pernah dengar suara lagi. Okey. Siapa nak tanya? Dr. Hao, saya nampak Dr. Hao ada. Mak dia jelas lah kot. Selamat sejahtera Tekan, Dr. semua.
Saya baru kat UPM, tapi ialah orang lama. Tapi tentang Innovate ni memang first kalilah saya dengar. Tapi saya adalah tengah talk sebelum ni kan. Saya masuk banyak seminar. Lepas tu saya nak, ada dua soalan sebenarnya. Satu, sekolah-sekolah yang saya kenal, saya tahu ada sekolah, diorang buat bilik tajam macam yang kita buat tu lah, future classroom. Tapi tak sampailah standard kita. Tapi macam mana kita boleh tolong dia menggunakan melalui Innovate ni? Yang kedua, saya tengah merangka satu keran lah untuk buat tentang model blended learning. Kalau katakan saya minat untuk masukkan dia, jadikan dia sebagai satu model untuk Innovate, apa yang saya perlu buat? Okey, terima kasih. Saya jawab yang untuk soalan kedua dulu. Apa tu? Model tadi kan? Model tu. So kalau boleh, Dr. Hau, dekat dalam you punya proposal tu kena sampai ke level untuk menghasilkan model. Kalau boleh lah. Dia sampai ke dalam objektif tu, kalau boleh biarlah sampai ke menghasilkan model, dan dengan itu you punya bajet tu nanti akan mengambil kira katakan analisis ataupun expert menggunakan kepakaran expert yang boleh membantu you untuk menghasilkan model. Dan model tu maksudnya sampai ke tahap ada predictive model sistem dan sebagainya. Maksudnya dia ada produk, ada output dia. Contohnya satu sistem yang dapat buat prediction kepada blended learning, successful blended learning contohnya. Sistem tu dia tak boleh jadi predictive system kalau tak ada model di belakang tu yang memberitahu bagaimana sistem tu patut behave. Jadi model tu yang patut di-establish. Jadi dalam you punya proposal tu ambil kira sampai you dapat model tu, sampai dapat establish model hingga you dapat satu sistem yang sistem tu dapat digunakan oleh pemegang taruhlah stakeholders. So make sure kita punya proposal tu sampai ke tahap itu. Sebab kita nak sampai tunggu data arena tu belum lagi, kita akan sikit-sikit ke situlah. Tetapi hopefully bila you dah ada model tu, sebenarnya lepas ni you test tau model tu, blended learning di UPM. Lepas tu you akan test blended learning di Singapore, blended learning di sekolah. Bila dia stable, dia memang akan jadi teori pun entah apa akan datang. So model blended learning Dr. Hau, kan ke bagus tu. Jadi kita berfokus tau, kita ni berfokus, dan saya rasa itu adalah sebenarnya prinsip dalam penyelidikan. Kita cuba nak confirmkan our understanding tu. Jelas tak? Untuk soalan pertama tentang tadi pasal classroom ya. Macam-macam cara boleh doktor. Sebenarnya kita boleh datang sendiri ke PFC dan tengok sendiri, berbincang, berdialog dengan kita. Saya rasa itu adalah antara cara yang paling biasa kita buat lah. Sekolah kena datang, pentadbir dia kena datang dan berbincang dekat PFC. Sebab kat situ kita dah ada ramai expert kat situ. So dia nampak, dia bukannya dia dengar-dengar je, tapi dia tengok, okay, ini function dia, apa function mirroring, apa function mobil, susun atur yang mobile, apa function kalau kita ada touch screen, apa function kalau kita ada smart device, contohnya apa-apalah teknologi yang kita cuba showcasekan kat situ. Sebab tu antara fungsi PFC adalah kita sebenarnya nak showcase teknologi-teknologi terkini dalam tu sebagai model je, sebagai model saja. Kita just nak bagi penerangan tentang fungsi dia. Fungsi dia apa? Kalau kita ada ni, is good. Kalau you have budget, you can buy. Macam tu. Dan melalui collaboration dengan SUSTEC ni, saya sangat rasa gembira lah, sebab SUSTEC ni adalah satu universiti yang sangat high tech di Shenzhen. Dia adalah macam satu universiti yang baguslah dari segi teknologi ni, dan kalau kita dapat collaborate dengan diorang ni, dia akan sebenarnya dapat bantu kita untuk suggest lah, untuk tunjuk. In fact dia ada cakap UNESCO itu dia akan sentiasa update apa-apa teknologi yang ada di Shenzhen. Kita tahu Shenzhen ni adalah dalam banyak-banyak bandar di China, dia adalah bandar yang difokuskan untuk teknologi. Jadi dia akan inform kita apakah teknologi yang bersesuai dalam pendidikan. So saya respond to you ialah kita invite dia orang untuk datang, pentadbir sekolah untuk datang,
untuk dia buka mata, melihat infrastruktur, melihat sistem, melihat apa-apa yang kita ada lah. Dan mungkin ada new approach in pedagogi yang kita boleh translatekan dalam bentuk modul dan sebagainya. So macam-macam cara tu boleh Dr. Hau. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Dr. Hau dan Prof. pada Dr. Habibah. Ada lagi soalan? Saya buka, kita ada 5 minit lagi kalau ada soalan dari rakan-rakan. Ya. Sikit ke? Boleh. Prof. Ismiyah. Okey, tahniah Prof Dekan. Bu, saya dah buka kamera lah Bu. Sorry ya Prof Dekan. Tadi girlfriend kat sebelah. Okey. Terima kasih Prof Dekan, Dr. Habibah yang mempersembahkan tentang innovate. Saya pun bersetuju, yang penting ialah macam mana innovate boleh memanfaatkan rakan-rakan fakulti. Saya rasa tak ada bidang yang tak mau innovate dia punya cara pengajaran, cara pembelajaran dan sebagainya, kan? How to innovate the learning in TESOL, how to innovate the learning in perdagangan, how to innovate the learning in whatever bidang lah. So kat situ yang saya nampak innovate can help everyone in the faculty. So it's a win-win lah. Rakan-rakan pun dapat benefit. Innovate sebagai pusat kecemerlangan pun menjalankan tanggungjawab untuk bersama-sama maju dengan semua staff. Jadi itulah, kena ingat lah, innovate ni bukan educational technology semata-mata. Sebenarnya innovate ni is to innovate the learning. And then when it comes to learning, dia tak boleh pisah dengan teaching. So I think it is relevant to everyone. So insyaAllah let us take the opportunity lah to work together. Terima kasih Prof Dekan, Dr. Habibah. Terima kasih TD. Terima kasih Prof Ismi. Rakan-rakan lain yang macam Prof Dekan mention tu, yang baru-baru kalau nak tanya, ni ambil kesempatan, kita ada Prof Dekan dan juga orang-orang kuat innovate dalam majlis kita hari ini. Doktor, mungkin ada yang tanya macam mana nak dapatkan bahan tentang informasi tentang innovate tu. Boleh upload ataupun where can they get it? Sudah kita ada e-bulletin dah sebelum ni. Saya harap semua orang tengoklah e-bulletin tu. Patutnya ada website. Kita dah upload di website e-bulletin, tapi e-bulletin tu tentang semua perkara lah. Khas untuk innovate, nanti kita akan buat satu e-bulletin khas lah, kita compile semua. Kita letak kat website juga, dekat tab e-bulletin. So website FPP sekarang ada tab baru ya, e-bulletin. Terima kasih Cik Faiz yang membantu. So rajin-rajinlah pergi meneroka e-bulletin tu. Saya nanti lepas ni minta setiap task force ada e-bulletin dia yang tersendiri supaya senang. Kalau kita nak pergi, Dr. Suhaida nak pergi Kementerian Keusahawanan, Pembangunan Usahawan, ambil e-bulletin innovate, boleh tunjuk, boleh share. Dr. Hau nak pergi Kementerian Pertanian, nak buat latihan, bawa e-bulletin innovate, nak tunjuk. These are the things we have. Dia dah ada, cuma nak compile je. Okay. Terima kasih Prof Dekan atas update tu. Okay, last call. Kalau ada lagi soalan, please. Soalan akhir. Kalau tidak tak boleh tidur ke, boleh tolong? Rakan-rakan? Dr. Ba'a, saya kalau tak ada orang nak cakap, saya just nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada Profesor Madia Dr. Ba'a kerana bekerja keras untuk semua agenda pendidikan dan pendanaan di fakulti, dan especially untuk Profesor Madia Dr. Habibah yang sekarang ni bertumpuk lumus handle banyak perkara ya, tapi still very passionate about innovate. Tolong kita sama-sama bangunkan branding ni ya, branding Innovative Learning Sciences untuk Fakulti Pengajian Pendidikan. Ini adalah kita punya trademark ya, FPP UPM. Trademark kita ialah kita punya pendidikan, kita punya PDP kita adalah inovatif. Dan inovatif inilah yang diperlukan dalam situasi sekarang di mana cabaran-cabaran kita tu datang setiap hari yang baru, setiap hari yang baru. We must be able to actively and kita kata adaptive ya, very agile and adaptive untuk come up with innovative approaches to solve all these problems. So that's why tidak ada, saya rasa masa yang lebih relevan lagi untuk
kita embrace this whole branding for the faculty. Itu saja Dr. Bah, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dekan. Saya minta juga kalau ada dari Dr. PM Dr. Habibah, kalau ada last untuk bukan pesanan lah. Tak ada apalah, saya rasa cukup apa yang saya dah terangkan tu kot. Kalau nak lebih detail bolehlah kita sembang-sembang dalam WhatsApp je cukup. Masing-masing boleh kontak saya insya-Allah. Terima kasih Dr. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya cerita sikit pasal Innovate. Terima kasih. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dekan terutamanya membenarkan bicara hari ini. Saya minta 45 minit Prof. Tapi saya dah ambil masa makan tengah hari anda semua, jadi saya mohon maaf. Dan insya-Allah kita akan ada lagi Prof. Tajuk-tajuk yang kita rasa nak santai lah, bukan nak cakap pasal KPI Dr. Habibah, kita nak santai insya-Allah. Sampai kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian dan saya mohon maaf kerana ada kesilapan dalam menyelenggarakan majlis kita pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim saya daripada pejabat TD PIP dan insya-Allah stay safe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Salam.